التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Baik, sambung di bab di perkara yang kedua. Dia terbagi kepada 4 perkara kan? 4 perkara yang perlu dibuat selepas kita buat solat isyraq, solat sunat duha. Maka 4 perkara ini kita perlu buat sehingga gelincir matahari. Okay, yang pertama kita sudah bahaskan semalam. Okay, perkara yang kedua, bahawa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadat seperti mana berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan juga sembahyang. Mana peringkat yang kedua ni, dia nak mampu untuk cari ilmu. Susah untuk dia bergerak untuk mencari ilmu. Jadi kalau dia tak boleh bergerak untuk mencari ilmu, tidak ada daya upaya untuk mencari ilmu, tapi dia masih ada daya dan upaya untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang lain selain daripada menuntut ilmu. Apa contohnya dia bagi tahu sini? Iaitu berzikir. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian bertasbih dan sembahyang. Sembahyang di sini ialah sembahyang sunat yang lain ataupun sembahyang mutlak. Okey, yang dua yang disebutkan tadi isyraq dengan duha, itu sembahyang sunat yang sangat dituntut. Okey, sembahyang sunat yang sangat dituntut. Tapi sembahyang lain daripada itu boleh untuk dia laksanakan. Okey, di situlah dia membuat sembahyang hajat kah? Faham? Sembahyang taubat kah? Sembahyang apa lagi? Kalau dia membuat sembahyang tahajud yang dia nak buat semalam, kemudian dia mengqada, boleh dia membuat di situ sembahyang tahajud. Faham? Jadi sembahyang tahajud ni dia boleh diqada. Faham ni? Tapi dengan syarat memang kita istiqamah buat tiap-tiap malam. Tiba-tiba malam tu kita tak terbuat, besok pagi kita boleh qada kita punya sembahyang tahajud. Faham ni? Okey? Ataupun sembahyang, kalau semua sembahyang sunat dia sudah buat, dia boleh buat sembahyang mutlak. Okey, sembahyang mutlak. Maka ini adalah darjat orang yang abid. Darjat yang pertama tadi ialah darjat alim dipanggil. Okey, darjat alim. Okay, alim ni tak semestinya yang mengajar tu sudah dipanggil alim, faham ni? Orang yang menuntut ilmu pun sudah termasuk di dalam golongan orang yang alim. Faham ni? Macam juga gelaran mufti. Kan? Mufti. Kalau antum menjadi tempat rujukan bagi orang awam, secara istilahnya antum sudah dipanggil sebagai mufti. Walaupun mufti antum tu tidak diiktiraf. Tetapi secara hakikat dari segi agamanya, bila mana orang ramai sudah mula merujuk antum pun sudah mampu memberikan jawapan yang sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Faham? Itu dipanggil mufti lah tu. Itu kata Mufti Abdul Rahman. Ya, Mufti Abdul Rahman Al-Binuri. Maka ini adalah darjat orang yang abid dan cara hidup orang yang saleh. Dengan cara ini, engkau dapat juga tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Okay, orang yang beruntung. Siapa ingat dalam mukaddimah dia ada sebutkan 3 jenis golongan. 3 jenis golongan. Siapa golongan yang pertama? Golongan yang beruntung. Golongan yang kedua? Golongan yang berbahaya. Golongan yang ketiga? Binasa. Paham? Jadi kita mau jadi golongan yang beruntung. Jadi perkara yang kedua ni dia masih juga termasuk di dalam grup yang pertama tadi, yaitu golongan orang yang beruntung. Jadi antum kena ingat tu daripada mukadimah, sebab dia ni akan berkait dengan benda-benda yang kita sudah belajar sebelum ini. Okey? Dia akan berkait, bab-bab yang akhir dia banyak berkait dengan bab-bab yang sebelum ini. Jadi antum kena ingat tu. Perkara ketiga, bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam, dipanggil khidmat. Faham? Yang pertama tadi, yang kedua tadi ibadat. Faham? Yang pertama ilmu bermanfaat, yang kedua ibadat, ketiga khidmat. Okey? Dia tidak baca Quran. Quran ni untuk siapa? Untuk dirinya, kan?
Zikir ni untuk siapa? Pahala untuk dirinya. Zikir ni untuk apa namanya? Tasbih ni untuk siapa? Untuk dirinya. Sembahyang sunat untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi khidmat ni untuk diri dan orang lain. Faham ni? Supaya dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Okey? Perkara yang iman yang paling tinggi sekali ialah bila mana kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Dan perkara yang paling rendah sekali ialah menyakiti hati orang yang beriman. Nah, itu beza dia. Yang paling darjat iman paling rendah, kita menyakiti hati orang. Darjat iman yang paling tinggi, kita menggembirakan hati orang. Begitu. Ataupun engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka. Orang soleh dia buat apa? Buat baik. Faham ni? Sebab tu Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kan? Maknanya hendaklah kamu sentiasa tolong-menolong dalam kebajikan. Jadi kalau antum tolong orang dalam kebaikan, secara tidak langsung kebaikan pahala terhadap kebaikan tu antum dapat. Okey? Tapi kalau antum tolong orang di dalam keburukan, secara tidak langsung pahala dosa keburukan tu antum akan dapat. Dalam hadis falahu ajru man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu kafa'ili. Faham? Barang siapa yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang melakukannya tu. Misalnya antum share je iklan pengajian. Okey? Antum share iklan pengajian walaupun antum nak datang. Antum share iklan pengajian. Tiba-tiba ada orang nampak iklan tu, dia pergi ikut tu pengajian. Okey, sama ada secara online ataupun pergi terus ke tempat tu. Okey? Walaupun antum tak pergi, tapi antum akan dapat pahala dia. Sama seperti mana orang yang buat. Dia tak tahu benda tu, tapi selepas dia lihat antum punya post, dia pun tahu dan dia pun buat. Jadi antum pun akan dapat ganjaran yang sama. Faham? Walaupun antum di rumah tidur, makan dan sebagainya, tapi tetap dapat pahala. Ini orang yang bijak. Orang yang bijak ni dia bukan setakat beramal. Orang yang bijak bukan setakat beramal, tapi dia kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Itu orang yang bijak, kumpul pahala. Walaupun bukan dia beramal, tapi dia boleh dapat pahala daripada amal orang lain. Itu orang bijak. Okey? Macam kita buat MLM tu kan? Kan? MLM, multi level marketing. Tahu yang kita buat bisnes, lepas tu ajak orang lain buat bisnes. Lepas tu kalau dia buat, walaupun kita tak buat, persen yang dia buat tu akan dapat dengan kita. Kan sekarang ada aplikasi apa namanya ni? Like share tu kan? Like share tu kan? Like share apa semua tu. Dia tak buat apa pun, dia cuma like share. Lepas tu ada dia punya downline, orang bawahnya tu buat benda yang sama, dia akan dapat juga duitnya tu. Kan? Itu keuntungan dari segi dunia. Kenapa kita tak boleh fikir macam mana pula cari MLM di dalam akhirat? Kan? Orang lain buat amal, kita dapat pahala. Orang lain buat amal, kita dapat pahala. Begitu. Faham ni? Ataupun seperti berkhidmat kepada para ulama dan juga ahli sufi. Ahli sufi ni siapa? Orang yang menceburkan diri dalam ilmu tasawuf. Itu dipanggil ahli sufi. Okey, ahli sufi. Kita ahli sofa. Wah, sikit-sikit duduk sofa, baring sofa. Faham ni? Ini ahli sufi, orang yang menceburkan diri di dalam bidang at-tasawuf. Dipanggil ahli sufi. Dan ahli-ahli agama, dan berulang alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka itu. Jadi kita di dunia ni usahakan untuk sempurnakan hajat orang lain. Orang yang bijak ni, dia akan tuntut ganjaran pahala di hari akhirat. Dia nak tuntut ganjaran pahala di dunia, dia akan tuntut di hari akhirat. Sebab dunia ni sementara, yang kekal di hari akhirat. Suatu Nabi kata, man kana hajati fi akhihi kana Allahu fi hajati. Sesiapa yang sempurnakan hajat saudaranya, Allah sempurnakan pula hajatnya. Jadi kalau kita mau hajat kita dipenuhi oleh Allah, sempurnakan hajat orang lain. Apa yang orang lain minta, kita usaha untuk penuhi. Barulah Allah akan tunaikan kita punya hajat. Faham ni? Di dalam menunaikan hajat-hajat mereka itu, dalam menunaikan hajat-hajat mereka, ataupun berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin. Sebab itu dalam hadis qudsi Allah kata,
Ya ibadi inni ja'i. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku lapar. Allah ada sifat lapar kah? Tidak ada, tapi ini sebagai kiasan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku bersifat sifat lapar. Berilah makan kepada aku. Nescaya aku akan kenyang. Allah kata begitu dalam hadis qudsi. Berilah makan kepada aku. Jadi ulama tafsir macam mana cara untuk beri makan kepada Allah? Bagi makan kepada fakir miskin. Bagi makan kepada fakir miskin. Sebab dalam hadis yang lain Allah sebut al-khalqu iyalullah. Semua ciptaan Allah ini semua keluarga Allah. Jadi keluarga Allah ni pun kita mau tolong. Jadi bagi makan dengan orang miskin tu seolah-olah kita bagi makan dengan Allah. Faham ni? Bukan Allah tak berhajat kepada makanan, faham ni? Tapi itu sebagai kiasan. Okey? Menunaikan hajat-hajat mereka ataupun berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau pergi menziarahi orang sakit atau menghantar jenazah. Siapa yang pergi siapa yang jenazah, dia akan dapat pahala satu qirat. Satu qirat ni pahala besarnya sebesar gunung Uhud. Waktu zaman Nabi, gunung yang paling besar yang ada pada waktu itu ialah gunung Uhud. Okey? Jadi siapa yang pergi sembahyangkan jenazah orang, dia akan dapat pahala satu qirat, dan siapa yang pergi mengiringi jenazah ke kubur, dia akan dapat pahala satu qirat lagi. Jadi dia akan dapat pahala 2 qirat. Solatkan dan iring saja, itu pun sudah dapat pahala, kan? Sembahyangkan jenazah sahaja dapat 1 qirat. Iring jenazah ya dapat 1 qirat. Apatah lagi kalau jadi jenazahnya tu. Wah. Antum jangan serius betul lah. Menziarahi orang sakit ataupun menghantar jenazah. Maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat yang sunat sahaja. Kerana amalan yang seperti ini, selain daripada sebagai satu ibadat, juga ia merupakan pertolongan kepada orang lain. Okey, gembirakan dalam sehari kena usaha untuk gembirakan hati orang. Perkara yang keempat, jikalau engkau tidak dapat berbuat salah satu daripada 3 perkara yang tersebut. Yang pertama apa? Ibadah. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ibadat. Ketiga, kalau tidak mampu buat 3 tersebut tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Faham ni? Nampak? Suatu Ustaz bagi tahu dulu, kalau kita berdoa, kita kena doakan untuk siapa dulu? Untuk umat dulu. Last kali baru diri sendiri. Dia sama macam ni. Okey? Last kali baru diri sendiri. Jika berusaha untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan juga keluargamu, sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu. Nampak? Kalau tak mampu tolong orang, jangan susahkan orang. Itu maksud dia. Okey? Sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Dan agamamu pula selamat, yaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan. Maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darjat ashabul yamin. Apa dia ashabul yamin? Pemuda yang berada di golongan kanan. Ashabul yamin ini orang yang berada di golongan pemilik sebelah kanan. Itu maksudnya. Ashabul yamin pemilik sebelah kanan. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat as-sabiqin. Apa makna as-sabiqin? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Apa makna as-sabiqun? Orang-orang yang mendahului di dalam segi ilmu dan juga amal. Faham? Maka 4 perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Okay, tidak ada sudah darjat selepas itu. Tidak ada sudah. Inilah 4 nih. Okay? Cari ilmu, kemudian ibadat, kemudian khidmat, lepas itu tunaikan hajat. Selain daripada itu, hanyalah tempat permainan syaitan. Yaitu, bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Wal'iyadhu billah. Atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa. Golongan yang keberapa tu binasa? 3. Okay? Dan hendaklah engkau
menghindarkan diri daripada mereka. Dan ketahuilah bahawasanya seseorang hamba itu dipandang dari sudut agamanya terbahagi kepada 3 darjat pula. Ini gelaran. Gelaran hamba itu ada tiga darjat. Yang pertama, salim. Okay? Salimun. Artinya apa? Orang yang selamat, yaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ini golongan yang pertama. Dia selamat. Sebab apa? Dia tunaikan yang fardu, dia tinggalkan yang maksiat. Okay? Ini golongan yang selamat. Ini level yang pertama. Level kalau ikut dari segi bahasa tasawuf dipanggil level awamin. Level awamin, level orang awam biasa aja nih. Paham nih? Bukan level yang tinggi lagi, level biasa. Okay? Not my standard. Contoh, okay? Yang kedua, rabihun. Rabihun. Maksudnya apa? Yang suka makan bihun. Artinya orang yang beruntung, yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang dia buat fardu, dia tinggalkan maksiat, kemudian dia tambah dengan amalan sunat. Itu golongan rabih. Okay? Golongan rabihun. Golongan yang ketiga ialah khasirun. Khasir. Artinya orang yang rugi. Khasir ni maknanya rugi. Okay? Fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Nah, khasir. Okay, jamak dia khasirun. Artinya orang yang rugi yaitu orang yang taksir. Apa ni taksir? Lemah. Lemah dia. Atau cuai daripada membuat yang fardu. Nampak? Dia taksir daripada yang fardu. Maksudnya lemah dia mau tunaikan perintah Allah ni. Lemah dia. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim dan jangan sesekali menjadi orang yang khasir. Faham ni? Ingat yang kita belajar ni untuk kita bukan untuk kita tarjim diri kita sendiri. Faham? Bukan kita tengok orang khasir. Wah. Faham Rizki? Ya, dah tengok orang, oh dia ni okey lah ni, tengok ni fardu ni, salim ni. Wah, tu jangan begitu Don, jangan begitu. Jadi usaha untuk menjadi golongan yang rabih. Faham ni? Jangan usaha jadi orang yang khasir pula. Dan seseorang hamba itu dipandang pada sudut pergaulannya dengan orang lain. Faham? Macam Ustaz bagi tahu kemana apa? Almar'u ala dini khalili. Kan? Seseorang itu akan diukur berdasarkan agama kawannya. Maksud agama tu cara hidup kawannya. Agama ni bukan makna agama Islam, Kristian, Yahudi. Bukan. Din ni dengan makna kaifiyatul haya kan? Seseorang itu akan dapat almar'u ala, seseorang itu berada pada cara hidup kawannya. Faham? Kalau cara hidup kawannya banyak buat maksiat, bila dia duduk sama dengan orang buat maksiat, dia pun akan jadi orang buat maksiat juga. Faham ni? Itu makna din yang sebenarnya, kaifiyatul hayat, cara hidup dia. Dan seseorang hamba itu dipandang pada sudut pergaulannya dengan orang lain terbaik kepada okay? Pertama, laksana malaikat. Laksana malaikat yang mulia, yang suka berbuat baik kepada orang lain, yaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Ini golongan yang pertama, umpama malaikat. Faham ni? Jadi setiap hari usaha untuk jadi
macam malaikat. Faham? Yang kedua, kenapa dia kata macam malaikat? Sebab malaikat ni Allah ciptakan memang untuk taat. Faham? Allah ada, bila mana Allah suruh rukuk, memang rukuklah sampai Allah suruh berhenti. Faham? Kalau Allah ada malaikat yang memang diciptakan sujud, daripada awal dia diciptakan sujud sampai kiamat dia mana dia punya taat tu kepada Allah. Jadi dia umpama malaikat ni dia sentiasa mentaati, sama ada mentaati Allah ataupun mentaati hajat orang lain selagi mana tidak memaksiati Allah. Yang kedua, laksana binatang. Masalan, laksana binatang. Faham? Dan benda yang keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Faham ni? Dia tidak memberi kebaikan dan tidak juga memberi apa? Dan tidak pula menolakkan sebarang perkara. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak buat baik juga, tidak juga buat jahat. Faham? Macam binatang. Faham? Binatang. Macam kambing, nawi. Faham? Faham? Dia tidak juga buat baik dengan orang. Faham? Situ je dia. Kan? Itu ibarat binatang. Okay? Yang ketiga, laksana kala jingking. Kalau Jawinya jingking lah. Kalau Jawinya jingking ya, kala jingking. Ulal. Kan? Dulu ada teka-teki kan, anak murid Ustaz. Ustaz, banyak-banyak anggota badan di tubuh badan kita ni, mana satu yang bermula dengan huruf L, mana satu yang berakhir dengan huruf L. Ustaz pun cari, tak jumpa. Kan? Ustaz sebutlah, leher. Salah. Leher L di depan, akhirnya R. Dia mau L di depan, L juga di belakang. Tahu apa jawabannya? Lehel. Lehel. Faham Haikal? Lehel. Laksana kala jengking, ular dan binatang buas, yaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Memang tidak ada dia punya kebaikan dan dijauhi kejahatannya, hanya bagi mudarat dengan orang lain. Faham? Itu ibarat kala jengking, ular ataupun binatang buas yang lain. Okey? Jadi jadilah seperti mana malaikat. Jangan jadi seperti mana kala jengking ataupun ular. Oleh kerana itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada darjat binatang dan benda-benda yang keras, yaitu turun kepada darjat kala jengking, ular dan binatang buas yang suka menyakitkan orang lain. Jadi, jikalau engkau ridha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada darjat apa tu? A'la illiyin, darjat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi. Okey? Maka janganlah engkau ridha bagi dirimu dengan darjat asfalas safilin. Jadi tujuan kita a'la illiyin, tempat yang paling tinggi. Okey? Kita mau capai darjat itu. Macam mana mau capai darjat yang paling tinggi? Syaratnya kena jadi orang yang paling rendah. Itu syaratnya. Okey? Mau capai makam yang tinggi, kena menyelam di makam yang paling rendah, paling bawah. Faham? Antum tak akan dapat capai makam yang paling tinggi kalau tak menyelam di makam yang paling rendah. Faham? Itulah apa namanya? Itulah yang ditempuh oleh para ulama sufi. Ulama-ulama tasawuf. Itulah yang ditempuhi oleh mereka. Berada di bawah sekali, dihina oleh manusia, faham, dikeji oleh manusia, faham ni? Apa dia asfala safilin? Darjat yang paling rendah di bawah segala yang rendah. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah engkau membuat perkara yang merugikan. Okey? Di sepanjang hari. Ini dia punya sambungan. Bukan sambungan yang ketiga darjat tadi tu. Sambungan ceritakan apa yang perlu dibuat. Okey? Di sepanjang hari,
janganlah engkau membuat sesuatu kecuali pekerjaan yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu. Nampak? Orang bijak ni dia fikir dulu, benda ni kalau aku buat ni, apa manfaat dunia yang aku dapat? Apa manfaat akhirat yang aku dapat? Itu pemikiran. Okey? Kalau aku buat ni, apa yang Allah akan tanya aku di hari akhirat? Adakah menguntungkan akhiratku ataupun tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Sebab benda tu sia-sia. Itu orang yang bijak berfikir. Manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya. Itu Quran sebut apa? Wala tansa nasibaka minat dunia, kan? Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan lupa pula kehidupanmu di hari akhirat. Jangan terlampau kejar akhirat saja, faham ni? Sebab kamu pun ada kehidupan kamu yang perlu diuruskan. Faham? Gitu. Di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Jadi tidak apa-apa kalau dia kerja dunia supaya dengan niatnya untuk dapat pahala akhirat. Itu maksud dia. Okay? Walaupun kita terjebak dengan kerja-kerja dunia yang langsung tak ada kaitan dengan akhirat, tapi kita sudah belajar untuk dapatkan perkara akhirat, kena niatkan benda tu benda akhirat. Ada kan kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, kan? Ada perkara yang nampak luarannya macam dunia, tapi disebabkan niat yang baik maka dia menjadi pahala akhirat. Ada benda yang nampak macam akhirat, tapi diniatkan dengan perkara dunia, maka dia bertukar menjadi amalan dunia. Faham ni? Gitu. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu, ketika engkau bergaul dengan manusia ataupun engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, iaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Okey, level pertama untuk menjadi waliullah, dia mesti asingkan diri daripada manusia. Itu level pertama. Level pertama untuk menjadi wali Allah, mesti asing. Uzlah. Dia tidak duduk ramai dengan orang. Faham? Dia suka duduk sendirian. Itu man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Bila dia sudah merasa manisnya berhubungan dengan bila mana ketaatannya mendekatkan dirinya kepada Allah, nescaya dia akan putuskan hubungannya dengan manusia. Bukan maksudnya dia putus silaturahim, tidak. Tapi hubungan dengan manusia tu dia dipanggil ni? Dia asingkan. Maksudnya dia tidak banyak hidup dengan manusia. Dia uzlah dengan Allah sahaja. Kemudian, dan itu adalah yang terlebih baik bagimu, maka disitulah letaknya keselamatanmu. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur. Faham ni? Hendaklah engkau tidur. Dan inilah sebaik-baik keadaanmu kerana sudah menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Misalnya, kalau dia bangun ni confirm dia bermaksiat. Jadi lebih utama dia panjangkan tidurnya. Faham? Faham? Misalnya sembahyang pun dia tidak buat, puasa pun dia tidak buat. Faham ni? Tapi kalau dia bangun, jangan kata solat, puasa, zakat, maksiat yang lebih besar daripada itu pun dia boleh buat. Faham? Misalnya berzina dan yang lain daripada itu. Faham? Mencuri, bunuh orang. Itu maksiat-maksiat yang lebih besar. Faham? Jadi, bila masa dia tidak buat benda tu, tidur saja. Bila dia tidur, dia akan terhindar daripada benda-benda tu. Jadi tidur tu lebih afdol daripada dia bangun. Maksudnya apa? Mati lagi bagus. Faham? Maksudnya sebab kehidupannya sudah tidak memberi manfaat kepada kehidupannya. Maka lebih baik nanti kita baca dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dia kata apa? Orang jahil ni mati sebelum mati. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dia ada sebut. Orang jahil ni, dia mati sebelum mati, terkubur sebelum dikubur. Itu orang jahil dan juga asi.
Tapi orang alim, orang abid ni walaupun dia mati tapi dia tetap hidup di sisi Allah. Orang abid, orang jahil, orang asi, dia mati sebelum mati, dikubur sebelum terkubur sebelum dikubur. Gitu. Okey. Ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur, dan inilah sebaik-baik keadaanmu, kerana sudah menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapatkan keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita ridha dengan lari dalam mencari keselamatan. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menggugurkan dirinya karena tidur adalah saudara mati yang bermakna pengangguran hidup dan mencontohi kelakuan benda-benda yang apa? Jamid. Maksud jamid ni maksudnya apa? Yang mati, yang tak bergerak. Bukan pokok, kayu, faham ni? Itu dipanggil apa? Al-jamadat. Faham? Al-jamadat. Benda-benda yang tidak bergerak, yang tak ada nyawa. Al-jamadat. Okay. Maksudnya di sini apa? Alangkah hina orangnya yang dia bangun ni, dia tak buat maksiat, tapi itu pun masih tak boleh buat kebaikan. Faham? Dia bangun, dan bangunnya tu bukan tujuan untuk buat maksiat, tapi bangunnya pun masih belum mampu untuk mengheretnya untuk buat kebaikan. Itu pun level hina bagi golongan orang sufi. Okey? Okey, masuk bab yang baru. 846. Adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Alhamdulillah. Okey. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir mata. Maksudnya sebelum gelincir matahari ini apa? Sebelum masuknya waktu zuhur, sudah persiapkan diri untuk melaksanakan sembahyang zuhur. Gitu. Level-level sufi ni, level-level sufi, 1 jam ataupun setengah jam sebelum masuk waktu sudah bergerak ke masjid. Itu level-level sufi. Faham? 1,5 jam ataupun 1 jam sebelum masuk waktu dia sudah berada di masjid. Gitu. Susah kan mau buat kan? Setengah jam ataupun 1 jam sebelum. Panjang masa tu. Faham ni? Kita kadang-kadang azan baru kita bergerak kan? Ini setengah jam ataupun 1 jam sebelum masuk waktu dia sudah berada di masjid. Macam kalau di kampung ni, kalau di kampung Ustaz ni lah, yang Ustaz nampak ni, Pakcik Borak ni. Kan? Dia memang kalau subuh 4.30, jam 3 dia sudah ada di masjid. Khidmat, bersihkan masjid, apa semua, bersih tandas apa semua. Begitulah setiap hari. Okay? Setiap hari. Zuhur pun sebelum masuk zuhur dia sudah ada. Kan pukul 11, pukul 11.30 dia sudah ada di masjid. Begitulah sampai Isya. Orang yang suka khidmat. Sebulan 2 kali dia akan bersihkan kuburan. Khidmat di kuburan. Okey. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Okey, tidur qailulah bukan qailullah. Faham? Qailulah sebutan yang tepat qailulah. Faham? Ini kau sudah buat qailullah. Masya-Allah, faham ni? Faham Azlan? Jangan terlampau bertakwa betul. Faham? Mukamu ni lain-lain je paling nampak. Apa tu qailulah? Tidur ataupun bariat. Faham? Bariat. Sekejap sebelum gelincir matahari. Okey, jadi qailulah ni dia ada 2. Satu, tidur sekejap sebelum gelincir matahari ataupun tidur sekejap selepas sembahyang zuhur. Itu pun dipanggil qailulah juga. Okey, jadi ada 2. Satu, tidur sebelum zuhur ataupun tidur selepas zuhur. Tak lama, dalam setengah jam ataupun setengah jam ke atas. Maksudnya setengah jam ke atas tu bukan setengah jam 1 jam, bukan.
setengah jam, 20 menit, 15 menit, begitu. Okey? Nikmat tuh. Tidur qailulah. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan, kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Jadi orang yang buat qailulah ni ialah orang yang memang adatnya istiqamah tiap-tiap malam buat tahajud. Faham? Okey? Sunat keutamaan untuk orang yang selalu buat tahajud. Tapi kalau tahajud pun tidak, maka tak diutamakan buat qailulah. Ibadat terus sampai masuk waktu zuhur. Faham? Tapi boleh juga kalau kita mau ambil dia punya sunnah tu. Sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Okey? Waktu sahur dapat bantu orang yang puasa. Tidur siang dapat bantu orang yang bangun malam untuk bertahajud. Dia akan bagi kekuatan tu supaya tidak mengantuk. Tetapi qailulah tanpa ibadat di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Faham? Dia akan jadi mengantuk. Faham? Dia akan jadi mengantuk. 2 rakaat, sudah. Faham? 2 rakaat sudah selesai. Sambung tidur balik. Sebab apa? Sebab dia nak qailulah, tak ada dia punya kekuatan. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Faham? Ini sudahlah qailulah di masjid. So pertama lagi. Faham? Orang sudah qomat baru. Wah, faham ni? Faham Johnny? Johnny pula, Jo. Maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwuduk dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul surau tak ada. Faham? Tahiyatul masjid saja. Faham ni? Jadi kalau antum di surau tak ada. Faham? Tahiyatul musalla apapun namanya tak ada. Faham? Tak ada nama surau, nama musalla, apa lagi? Apa lagi selain daripada itu? Tak ada lah tu. Faham ni? Sembahyang tahiyatul masjid sahaja ada. Surau tak ada. Antum tahu tak beza antara masjid dan surau? Masjid boleh buat khutbah. Surau tak boleh buat khutbah. Ente belajar kitab apa? Tuhfatul Muhtaj? Salah tu. Masjid ni ialah tempat yang diwakafkan untuk masjid tu. Faham? Masjid ni apa? Satu bangunan yang dibina di atas tanah yang diwakafkan untuk ibadat. Itu masjid. Faham? Okay? Surau, bangunan yang dibina untuk ibadah di atas tanah yang belum diwakafkan. Untuk masjid. Untuk surau. Faham tak ni? Faham Don? Faham tak ni? Apa? Begini, misal antum ada tanah. Okay? Tanah tu antum belum wakafkan untuk jadi masjid, untuk buat surau. Tetapi orang kampung kata, daripada kau biar kau punya tanah begitu, bagus kita buat surau. Iyalah buatlah. Jadi orang pun buat surau. Tapi kita belum wakafkan, hanya pinjamkan sekejap. Itu dipanggil surau. Antum letaklah nama masjid apa sekalipun, Masjid Al-Muttaqin. Faham ni? Letaklah masjid apa sekalipun, tapi kalau masih didirikan di atas tanah yang belum diwakafkan, hukumnya tetap surau. Tak boleh juga antum buat tahiyatul masjid. Faham? Faham? Tetapi kalau bangunan tu memang diletakkan di atas tanah yang diwakafkan, memang orang sudah wakafkan, tanah ni memang aku untuk apa? Untuk wakaf, untuk orang buat masjid, untuk buat surau. Memang aku wakafkan. Okay? Walaupun namanya surau, tapi hukumnya hukum masjid. Jadi ada masjid hukum surau, ada surau hukum masjid. Faham? Hukum hakamnya tu. Faham ni? Gitu. Jadi tidak betul kalau kita kata masjid ada khutbah, surau tidak ada khutbah. Don pula apa? Namamu? Jelek. Faham? Ya? Faham? Masjid ni yang sudah diwakafkan. Faham ni? Ada juga orang kata masjid ni boleh sembahyang Jumaat. Faham? Surau tak boleh. Tak. Surau pun boleh buat sembahyang Jumaat. Kalau diwakafkan dia punya tanah. Faham ni? Antum nampak apa namanya surau di Giant?
Kan? Antum masuk-masuk, boleh tak antum buat tahiyatul masjid? Tak boleh, sebab itu kan masjid. Itu surau. Faham? Bila-bila masa owner bangunan tu boleh tukar surau tu pergi store. Itu makna surau. Faham? Yang tak tetap dia punya status, aywa. Tak tetap dia punya status. Sama ada surau, lepas ni mungkin boleh jadi store. Faham ni? Mungkin boleh tempat jual ikan pelaga. Misal, faham ni? Ataupun jual diri. Faham? Tak tetap dia punya status tu. Faham? Nah, tapi kalau sudah diletakkan di tanah, sebab tu ada dulu berita tahun berapa? 2000 nak silap. Kan keluar di berita, ada orang runtuhkan surau pakai kren. Siapa ingat? Antum mungkin belum belum lahir sudah mungkin masih bengus-ingus telanjang lagi lari, paham? Masih kecil lagi, masih kurang ajar lagi biadab, paham? Masih kecil. Dia ada satu keluar berita TV3, paham? Keren datang nih. Itachi itu kan datang runtuhkan surau itu. Orang kampung semua marah. Saya buat beno apa semua. Ini agama orang Islam apa. Padahal yang beno itu pun jahil juga. Paham? Sebab itu kan status surau. Kalau dia faham itu satu surau, dia tak akan marah. Nah, ini orang jahil. Paham nih? Jadi tidak ada masalah untuk dirubuhkan. Paham? Nah, gitu. Sebab hukumnya cuma surau. Dan owner tanah tu boleh ambil tanah tu bila-bila masa. Paham nih? Jadi ada surau hukum masjid, ada masjid hukum surau. Jadi kalau ada surau yang hukum masjid, antum boleh buat tahiyatul masjid walaupun namanya surau. Paham? Mana sudah nih? Oke. Dan sembahyang sunat tahiyatul masjid dan engkau menantikan azan zuhur. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan, maka engkau menjawab perkataan muazzin seperti cara yang telah diterangkan sebelum ni kan. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam ataupun 1 kali salam. Boleh buat 2-2, boleh buat sekali 4, sekali salam. Faham ni? Ini termasuk dalam solat apa ni? Apa? Rawatib. Paham nih? Ada 12 rakaat. Kenapa kau ni? Aisyah. Kau ni. Tentang kau Nabi, oleh orang. Jika 12 rakaat kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas Isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Okey, siapa yang buat akan dibinakan satu malaikat di dalam syurga untuknya. Okey, 12 rakaat tadi. Jadi dipanggil rawatib. Rawatib samakah dengan nawafil? Solat sunat nawafil samakah dengan solat sunat rawatib? Nawafil tu maksudnya apa? Sunat-sunat kan? Dia tu jamak nawafil. Okay? Di bawah nawafil ada rawatib. Paham dia begitu? Okay, rawatib ni termasuk di bawah nawafil. Solat-solat sunat. Mana tadi? Okey. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini dan baginda juga bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit, maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini. Jadi waktu langit dibuka ialah waktu sebelum zuhur tu. Dipanggil waktu istiwa tu. Okey? Ataupun waktu sebelum zuhur. Dan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini hukumnya sunat muakkadah. Okey, 2 rakaat tu rawatib. Tapi kalau antum tambah lagi 2 rakaat, dia menjadi sunat muakkadah. Jadi antum dapat dua-dua sekali. Rawatib pun dapat, muakkadah pun dapat. Dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud. Nampak? Ini adab dalam kita membaca hadis. Faham? Adab dalam membaca hadis. Okey? Dalam sebuah hadis yang bermaksud. Kenapa dia sebut begitu? Sebab dia tidak bagi matan Arab dia. Faham? Dia tidak bagi matan. Kalau tidak ada matan Arab, antum baca terjemahan, antum tidak boleh kata Nabi bersabda. Terus antum baca dia punya terjemahan. Tidak. Sebab Nabi bersabda dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Okey?
Tapi apa namanya, kalau dia bagi terjemahan saja, antum kena cakap Nabi bersabda yang maksudnya. Faham? Tak kisahlah antum baca buku kah, antum bayan kah, ceramah kah, faham nih, bagi tausiah kah, di Murtadha misalnya, faham? Antum bagi tausiah, faham? Antum mau sebutkan hadis Nabi, Nabi bersabda yang maksudnya. Begitu. Faham? Itu adab ya. Tak kisahlah hadis Nabi kah, perkataan ulama kah, perkataan sahabat kah, faham? Macam Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Faham? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Maksudnya, kita ini satu kaum, betul ni, faham? Kita ini satu kaum yang diberi kekuatan kerana Islam. Faham? Jadi antum baca Arabnya dulu baru baca terjemahan. Baru betul. Okey? Kalau tidak ada matannya yang bermaksud. Jadi secara tidak langsung kita diajar juga macam mana adab untuk belajar baca hadis. Barang siapa mengerjakannya dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, maksudnya dia memperbetulkan rukuk dan sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengan 70,000 malaikat. Faham? Dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Maksudnya sampai masuk waktu maghrib. Gitu. Sembayang dengan 70,000 malaikat, Masya Allah. Jadi nanti antum selfie lah boro-boro. Paham? Lepas sembayang bersama 70,000 malaikat. Wah. Oke. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'da zuhur 2 rakaat. Dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar, melainkan dengan belajar ilmu atau menolong orang lain atau membaca Al-Quran atau mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadatmu. Faham? Itu saya disuruh kita buat. Sama ada bekerja, mencari nafkah, ataupun baca Quran, tasbih, zikir, khidmat, ibadat dan sebagainya. Itu saja. Faham nih? Okey. Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat gabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunat muakkadah. Okey? Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 rakaat sunat gabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunat muakkad. Maka telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat gabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Makna cucuri rahmat ni, makna Allah bukakan pintu syurga untuk dia. Sebab syurga ni tidak akan dapat masuk melainkan dengan rahmat Allah. Jadi bila Allah sudah bukakan rahmat, bermakna Allah sedang bukakan pintu syurga baginya. Faham ni? Itu cara kita memahami hadis. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi ini doa khusus daripada Nabi untuk orang yang buat. Faham? Macam juga kalau kita baca kitab-kitab ulama kan. Misal kita baca kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Kan di mukadimah tu dia kata apa? Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka-mereka yang belajar kitab ini. Nampak? Yang menghafal kitab ini. Jadi dia mendapat doa langsung daripada pengarang. Paham ni? Sama juga macam ini. Dia mendapat doa langsung daripada Nabi. Bagi mereka yang buat sembahyang asar 4 rakaat. Sembahyang sebelum ya. Dan jangan engkau masyghul dalam kitab Jawi disebut masyghul. Masyghul ni maknanya sibuk lah. Okey, bukan maksukul. Faham? Masyghul. Dan jangan engkau masyghul selepas sembahyang asar
kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Apa tuh? Pekerjaan apa? Ibadat, pekerjaan, khidmat, ataupun yang lain-lain daripada itu. Okey? Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masanya dengan ia mengisi waktunya dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya. Okey? Atau menyibukkan diri dengan cara apa sahaja yang ia sukai. Faham? Maksudnya jangan terlampau, boleh dengan hobi kita, yang minat kita boleh, tapi jangan terlalu disibukkan. Itu maksudnya. Okey? Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu. Dia hitung dirinya. Apa maksud menghitung dirinya? 1, dia hitung dirinya 1 bila aku menjadi 2. Paham? Bukan itu maksudnya, Dupang. Maksudnya apa? Menghitung diri ini maksudnya apa? Menilai dirinya. Muhasabah dirinya. Faham? Apa nih? Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 perkara, siapa yang dapat menghimpunkan 3 perkara ini dalam dirinya, faqad jama'al iman, dia telah menghimpunkan iman yang sempurna. Ustaz tak ingat siapa yang sebut ni, tapi dalam Sahih Bukhari ada. Sahabat Nabi yang sebut, tapi Ustaz lupa siapa nama sahabat tu. Dalam Sahih Bukhari ada. Okey? Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Siapa yang sebutnya? Lupa Ustaz. Ingat. Siapa boleh ambil Sahih Bukhari di atas? Tahu? Cari ya. Sahih Bukhari. Oke. Kita sambung dulu. Nanti kalau sudah baru kita maksukul. Mana saya tadi? Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Okey, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung di hari akhirat kelak. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ustaz siapa tadi? Abu Bakar. Sayyidina Umar. Okey, Sayyidina Umar. Kenapa? Kadang-kadang slip of tongue boleh berlaku. Tahu slip of tongue? Kadang-kadang kita mau sebut lain tapi tercakap lain. Jadi betulkan Ustaz kalau Ustaz terlupa. Walaupun jarang benda tu. Wow. Dan merancang segala pekerjaanmu dan menyusun wirid-wiridmu pada waktu siang dan malam, maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan suatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dihadkan. Maksudnya, antum kira mau jadi runner berapa lama? Bukan maksudnya berapa lama, berapa tahun. Maksudnya, ini waktu aku khidmat orang. Ini waktu aku baca Quran. Kalau sudah tetapkan 1 jam, jangan lebih. Walaupun baca Quran tu bagus, lebih, tapi kita mau disiplin masa. Paham? Sebab kalau kita ambil masa untuk baca Quran lebih, kita takut wirid kita akan ambil masa yang lain pula, sehingga masa kita ndak teratur. Paham nih? Jadi dia kena atur, main ikan pelaga begini, dia punya waktu. Paham nih? Paham? Lepas tu tasbih waktu ini, zikir waktu ini, membaca Quran 2 jam ataupun 1 jam misalnya. Okey, dia susun dia punya waktu. Paham? Bukan antum main buat semua. Disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Antum kena tetapkan 1 hari, jam berapa kamu mau baca Quran misalnya, jam berapa mau zikir misalnya. Antum jangan besok aku mau baca Quran, tapi tak tahu bila. Kadang-kadang tengah hari, lusa pula malam dia baca, lusanya pula petang dia baca, tidak teratur. Itu di antara cara yang tidak disukai oleh para ulama. Ulama-ulama kita semua ada masa. Misalnya waktu subuh ni masa untuk dia baca Quran sampai waktu isyraq. Lepas tu pukul 9 sampai pukul 11 dia ada masa untuk panggil orang awam untuk datang ke ruangannya untuk tanya soalan. Begitu ulama-ulama kita. Dia ada masa-masa yang khusus. Jadi besok dia punya masa memang teratur. Besok baca Quran begini lagi dia punya waktu. Sampailah dia meninggal dunia. Begitu. Faham nih? Kita pun kena buat begitu. Faham? Mana? Dan janganlah engkau mendahulukan sembarang pekerjaan yang lain.
Dan jangan engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Si Rofi ambil kitab ke karang kitab? Mana lama betul nih? Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Faham? Nah, jadi bila mana kita susun, kita punya waktu, kita akan dapat nampak bahawa kemanisan kita dalam melaksanakan sesuatu itu terjamin. Paham? Kita akan nampak betapa teratur dan tersusunnya kita punya waktu. Jam berapa? Wallahu a'lam. Terberhenti sampai situ. Sambung. Al-yaqinu imanu kulluh. Saya tidak jumpa. Aywa. Ammar bin Yasir di dalam bab ifsya'us salam minal Islam, di dalam bab menyebarkan salam sesama Islam daripada Ammar bin Yasir. Dia kata Ammar kata apa? Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Siapa yang menghimpunkan 3 perkara ini dalam dirinya, dia telah menyempurnakan iman. Yang pertama al-insafu min nafsik. Dia sentiasa memuhasabah diri dia. Muhasabah diri dia. Sentiasa insaf akan hal keadaan dirinya, menilai dirinya, menghitung dirinya. Kemudian wabadlus salam lil alami. Menyebarkan salam kepada seluruh orang yang dia jumpa. Ini Maulana Zakaria ada syarah nih. Syarah dia makna salam tu apa? Ada 2 makna. Satu menyebarkan salam, assalamualaikum. Satu kata Maulana Zakaria, maksud assalam ni maksudnya agama. Sebab ada lagu kan dinus salam kan? Itu agama. Jadi wabadlus salam lil alami maksudnya menyebarkan agama di seluruh alam. Itu antara syarahan ulama. Yang ketiga wal infaqu minal iftiqar, memberi sedekah dalam keadaan dia pun memerlukan. Siapa ada 3 perkara ini dalam dirinya, dia telah menghimpunkan apa nama dia? Iman yang sempurna. Okey, siapa yang kata? Ammar bin Yasir. Okey, ta'limul muta'allim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Okey, kita masuk bab baru memuliakan kitab kan? Okey. Ya Allah. ومن تعظيم العلم ومن تعظيم العلم ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بطهارة. أيوة بطهارة. Okay. ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب. Di antara cara untuk memuliakan kitab, ta'zim ni
bukan sekadar dengan makna memuliakan, tapi mengagungkan kitab. Okey? Atau di antara makna ta'zim, bukan setakat memuliakan. Kalau memuliakan apa? Takrim. Okey? Takrim kan? Memuliakan. Tapi dia makna samalah. Wa min ta'zimil ilmi, di antara cara untuk kita memuliakan ilmu, ta'zimul kitab, memuliakan kitab. Fayambaghi talibil ilmi, maka sepatutnya penuntut ilmu itu la ya'khudhal kitaba illa bitaharatin, tidak mengambil kitab, tidak memegang kitab dalam keadaan suci. Paham? Ini dia ilmu. Sebab ilmu tu berada di dalam kitab. Paham? Jadi tidak dia pegang kitab tu melainkan dengan dia suci. Kalau Imam Bukhari, anda nampak kitab ni, Sahih Bukhari ni, lebih kurang ada 7,000 hadis di dalam dia. Lebih kurang ada 7,000 hadis di dalam dia. Okey? Kalau Ustaz punya cetakan 7563, 7,563 hadis. Nih. Setiap kali dia masukkan satu hadis di dalam kitabnya ini, dia sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Setiap kali satu hadis. Paham? Setiap kali satu hadis dia masukkan, dia sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Dalam hadis ni dalam kitab ni ada 7,000 hadis. Maknanya berapa rakaat? 14,000 rakaat dia buat untuk tulis hadis dalam kitabnya ini. Suatu kitab ini berkat. Paham? Okey? Insyaallah. Wa hukiya 'an Syekh Imam Syamsil A'immati Al-Hulwani annahu qala rahimahullahu ta'ala annahu qala innama niltu hadzal ilma bita'zimi fa inni ma akhadtu al-kagida illa bitaharatin. Okay, maksudnya apa? Ada hikayat daripada Syekh Samsul A'immah Al-Hulwani rahimahullah. Dia kata apa? Sesungguhnya saya berhasil mendapatkan ilmu-ilmu adalah dengan penghormatan, dengan beradab maksudnya. Kerana saya tidak menyentuh kertas belajar selain daripada keadaan suci. Dia sentuh dia punya alat-alat belajarnya melainkan dalam keadaan suci. Hatta pen dia pun dia tak pernah pegang melainkan dalam keadaan suci. Wa anna Syekh al-Imam Syams al-A'immati As-Sarkhasi kana mabtunan fi lailatin wa kana yukarriru wa tawadda'a fi tilka al-lailati 17 marratan li'annahu kana la yukarriru illa bi taharatin. Ada seorang ulama bernama Syamsul A'immah As-Sarkhasi rahimahullah. Kata, dia pernah sakit perut pada suatu malam ketika dia sedang serius belajar. Maksudnya ketika dia sedang serius ulang kaji. Yukarrir. Okey? Yukarrir ni maknanya bukan belajar. Yukarrir ni maknanya apa? Ulang. Sebab tu kalau dalam jemaah tabligh bila orang pergi gash, ada satu orang ceramah di dalam dipanggil apa? Takrir. Takrir ni ulang-ulang sebut kebesaran Allah. Okey? Yukarrir ni maknanya ulang-ulang. Okey, dia buat pengulangan. Apa yang dia belajar dia ulang. Apa dia belajar dia ulang. Okey? Maka dia pun berwuduk berulang-ulang kali sehingga 17 kali. Kerana dia tidak pernah belajar kecuali dalam keadaan suci. Tengah-tengah belajar sakit perut mungkin terkentut, ya kan? Ataupun buang air besar. Lepas tu dia berwuduk lagi untuk pegang dia punya kitab untuk ulang kaji balik. Lepas sakit perut lagi mungkin dia buang angin lagi, ambil wuduk lagi. Sampai 17 kali. Wa hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun faisdadu nurul ilmi bihi. Allahu akbar. Kenapa? Dia kata kerana ilmu tu cahaya. Faham? Dan wuduk juga cahaya. Maka akan bertambah cahayalah dia punya ilmu dengan 2 cahaya tadi. Faham? Ilmu tu cahaya, wuduk pun cahaya. Jadi digabungkan 2 cahaya menjadi nuraini, 2 cahaya. Menerangi lagi ilmu tersebut. Okey? Wa minat
yamuddar rijla ilal kitabi. Nampak? Wa yad'u kitab at-tafsir fawqa sa'il kutubi ta'ziman wa la yad'u syai'an. Di antara penghormatan wajib kepada kitab adalah jangan menjulurkan kaki ke arah kitab. Nampak? Tak boleh. Di mana ada rak buku kita, di situ kita hulurkan kaki. Tak boleh. Okey, itu adab. Faham ni? Kemudian, wa yad'u kitab at-tafsir fawqa sa'iril kutubi ta'ziman. Dan hendaklah kalau dia susun kitab-kitabnya di rak, dia mesti susun kitab tafsir paling atas sekali. Faham? Kitab tafsir paling atas sekali, ta'ziman, kerana itu ayat Al-Quran dan disyarahkan oleh para ulama. Jadi diletakkan atas sekali. Faham? Dengan niat memuliakan dan tidak meletakkan barang apapun di atas kitab. Faham ni? Jangan letakkan barang. Misal pensel kah? Faham? Antum menulis, misal di sini ada kitab, ya, sini ada kitab, antum menulis sini, antum buat begini. Ini pun tak boleh. Ini pun qillatul adab. Okey? Sangat buruk adab, sangat sedikit adab. Antum letak tangan sini begini. Faham? Ataupun antum baca, antum punya tangan letak begini. Itu pun tidak patut dibuat oleh seorang penuntut ilmu. Okey, letak handphone, faham? Macam antum lihat ini, dan dia nak boleh lapik kitab dengan kitab. Okey, kena letak kitab tempat lain. Okey, dia nak boleh. Misal antum tulis di sini, kitab antum yang lain di bawah, itu pun tidak boleh. Faham? Okey. Saya sengaja nak tegur tu. Biar kitab yang tegur. Ya, begitu. Siapa soalan? Kalau macam buku kitab tu, dia punya kaki, kitab tu di sini, kakinya ni begini, tak apa namanya? Tidak apa-apa. Maksudnya jangan menunjuk ke arah kitab. Ke arah kitab. Faham ya? Jadi tidak boleh meletakkan sesuatu. Tapi nanti kalau kamu tengok live kan di TV ke, ada orang tu buka? Kalau kamu tengok live kan, kamu tengok ada ustaz-ustaz yang tengah mengajar, tiba-tiba dia letak handphonenya situ, dah tak beradab ni ustaz. Nama Said, faham? Habib, tapi biadab. Faham? Antum jangan begitu. Faham? Jadi antum jangan menilai ataupun mengkritik orang. Kita nampak dia punya kebaikan. Okey? Jangan tengok dia punya keburukan. Antum tengok kan biasa kan ada ustaz-ustaz yang di TV kan, dia letak handphonenya atas kitab, dia letak pen ke apa. Jangan pula antum tak belajar ta'limul muta'allim ni. Faham? Antum pun komen, "Ustaz, sila belajar ta'limul muta'allim." Sebab di dalam bab muka surat 45 perangan begini ustaz. Ustaz baca. Jangan begitu. Okey? Sini dia. Okey. Memuliakan kitab. Lepas ni jangan lunjurkan kaki ke arah kitab ataupun meletakkan sesuatu di atas. Apapun tak boleh. Kecuali kalau kitab itu ditindih dengan kitab yang lain, tak ada masalah. Faham? Wa kana ustaduna Syekh Burhanuddin rahimahullahu taala yahki an syekh min al-masyayikh anna faqihan kana wada'a al-mihbarata 'ala al-kitabi faqala lahu bil farisiyah Burnayai. Adalah guru kami Syekh Burhanuddin, dia memberi cerita daripada seorang syekhnya bahawa pernah ada seorang faqih. Seorang faqih, dia meletakkan apa? Al-mihbarah, tempat letak dakwat di atas kitab. Kemudian syekh itu mengingatkan dalam bahasa Farsi, Burnayai. Maksudnya tidak berbuah ilmumu. Sebab tidak beradab dengan kitab. Burnayai. Ini Burnayai. Wa kana ustadzuna al-qadi al-imam al-ajallu Fakhruddin al-ma'ruf biqadi khani
rahimahullahu yaqul illam yurid bidzalika istighfafa fala ba'sa bidzalika wal aula ay yahtariza anhu. Guru kami yang lain yang bernama Qadhi Imam Besar Fakhruddin yang popular dengan nama Qadhi Khan. Qadhi Khan memberi komen berkata, jika berbuat demikian itu tidak dimaksudkan meremehkan kitab, maka tidak mengapa. Kalau kita letakkan barang di atas kitab dengan niat tidak meremehkan, tidak mengapa. Meskipun lebih baik menghindarinya. Paham? Jadi lebih baik hadis semangat saya dengar tadi. Oh, tak apa-apa. Paham? Padahal wal aula ayyah tariza anhu. Meskipun lebih baik menghindarinya. Jadi antum ikut cakap ulama, faham ni? Ada sebab kenapa ulama cakap begitu. Ada sebab kenapa ulama kata lebih baik hindar. Syukur ulama tu nak tulis lebih baik hindar ya Mazlan. Sebab dia tahu punya perangai begitu. Wa minat ta'zimi ay yujawwida kitabatal kitab wala yuqarmita wa yatrukal hashiyata illa 'inda ad-darurah. Termasuk di dalam memuliakan kitab, yaitu menulisnya dengan sebaik mungkin. Nampak? Dengan tulisan yang paling cantik. Jangan dicoret-coret. Kitab tu jangan dicoret-coret. Dan jangan pula membuat catatan-catatan yang mengamburkan tulisan kitab. Paham? Kecuali dengan terpaksa. Paham ni? Jadi Ustaz, apa yang kami buat selama ni salah tu? Betul. Sebab antum tak ada suatu tempat lain mau ditulis. Lagipun kitab tu antum guna sampai kiamat. Lagi-lagi antum mau mengajar lagi orang lain kan? Jadi nota tu di situ, tu tak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau antum tulis hingga mengubah harokat ataupun baris-baris ataupun tulisan-tulisan yang ada di kitab tu. Itu yang dilarang. Paham? Itu yang dilarang. Jelas ha? Macam juga Al-Quranul Karim. Boleh tak antum tulis di atas Quran? Di luar daripada tempat Quran tu boleh. Paham? Antum tulis 12, maksudnya antum jadi guru kan? Antum buka kitab tu, antum di tepi-tepi tu. Kan yang kosong tu kan? 12 bulan 10 misalnya. Ataupun 17 bulan 10 1992 misalnya. Contoh. Paham ni? Paham? Di tepi tu kan kosong. Di antum tulis di situ. Itu tak ada masalah. Jangan antum coret-coret di Quran tu. Kecuali keadaan terpaksa. Itu tidak ada masalah. Jelah ulama-ulama pondok pun, di pondok pun memang kita dhabit di dalam kitab juga kan. Wara'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kitaban yuqarmitu fil kitabati faqal la tuqarmit khattaka in 'ishta tandam wa in mutta tushtum. Yani idza shikhta wa du'afa nuru basarika nadimta ala dhalika. Faham Aisyah? Maksudnya apa? Maksudnya Imam Abu Hanifah dia pernah melihat seorang penulis yang tulisannya hambur. Paham? Tulisannya hancur. Apa nih? Apa dia punya istilah nih? Cakar ayam. Paham? Cakar ayam. Kemudian kata beliau, jangan bikin hancur tulisanmu. Mana jangan tulisanmu ini kasih bagus sikit. Jika kau masih hidup akan menyesal, dan jika engkau mati akan dimaki. Sebab apa? Sebab bila kita hancur kita punya tulisan, bila kita sudah tua mau baca balik, apa yang aku tulis nih? Aku pun tak faham apa yang aku tulis. Paham nih? Dia akan menyesal. Menyesalnya aku nak tulis dengan baik. Itu maksudnya. Kalau pula dia sudah mati nanti, dia wariskan kita dengan anak cucunya. Bapakmu yang tulis nih. Paham? Ini bukan cakar ayam nih, cakar khinzir. Wah, akan dimaki pula. Jelas Jadi tulis dengan baik sekali yang antum boleh baca. Kalau Ustaz punya style dulu, Ustaz punya style lah. Antum jangan buat sebab antum pemalas. Ustaz rajin sikit. Faham? Ustaz akan dhabit dengan pensel. Dhabit dengan pensel. Lepas dhabit dengan pensel, balik rumah, Ustaz akan dengar balik audio. Lepas tu Ustaz padam yang pensel tu, tulis balik pakai pen. Dhabit balik. Faham? Jadi, kenapa buat begitu? Sebab kalau tidak buat begitu, kalau balik rumah, kita tidak akan ulang kaji.
Faham? Kita nak kena dengar balik sebab kita bergantung kepada catatan yang sudah kita buat waktu kelas. Jadi Ustaz punya cara, dalam kelas pun buat catatan, lepas tu balik rumah dengar audio, catat balik guna pen. Jadi ni belum tentu 100% ilmu yang Ustaz sampaikan antum tulis. Jadi bila antum balik rumah dengar balik, pasti akan ada ilmu-ilmu yang antum tak tertulis, antum akan tulis. Faham? Jadi dia double di situ. Faham? Wa hukiya apa nak? Ini. Nah. Wa hukiya 'ani Syekh al-Imam Majduddin Ad-Darhaki rahimahullahu taala annahu qala ma qarmatna nadimna wa ma intakhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Dia kata apa? Diceritakan daripada Syekhul Islam Muhammad Majduddin As-Sarhaki berkata, kami sangat menyesali tulisan kami yang jelek, catatan kami yang tak lengkap, dhabit kami yang tak lengkap, dan pengetahuan kami yang tidak sempurna. Dia menyesali perkara-perkara tersebut. Okey? Kenapa nak? Okey. Wa yanbaghi ay yakuna taqti'ul kitabi murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu taala wa huwa aisaru 'ala ar-raf'i wal wad'i wal mutala'ati. Okey, dianjurkan hendaklah kita punya kitab itu 4 persegi. Macam kita punya kitab dah ni. Faham? Ada kitab segitiga. Macam kita punya kitab ni. Faham? Okey. Sebagaimana yang Imam Abu Hanifah sebutkan. Kerana format itu, bentuk itu lebih memudahkan kita untuk ambil, untuk meletakkan dan untuk mengkajinya, ulang kajinya. Mutala'ah ni mana ulang kaji. Faham? Yalah kitab 4 ni kan? Kamu susun kan senang dinampak, senang diambil. Itulah. Kalau bulat macam mana untuk mau susun? Faham? Kalau segitiga. Nah, jadi yang murabba'an ni maknanya segi 4 tu. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrati fa innahu min sani'il falasifati la sani'is salafi wa min masyayikhina karihu isti'mal al-markab al-ahmar. Okey, seeloknya tidak ada warna merah di dalam kitab. Tidak ada warna merah di dalam kitab. Kerana merah itu warna falsafah. Okey? Ulama salaf. Okey? Falasifah la salaf. Bahkan ada sebahagian daripada guru yang tidak berkenan naik kenderaan berwarna merah. Faham? Ada sebahagian guru yang tidak berkenan naik kenderaan berwarna. Nah, itu ada kaitan dengan ilmu falsafah lah tu. Okey, tapi tidak ada masalah pun. Faham ni? Sebab dia sudah menjadi uruf. Itu hasyiah. Okey, hasyiahnya. Syarahnya Ustaz sudah sebutkan, ni hasyiah dia. Bismillah. Mau juga? Ya? Okey. Sikit lagi. Jam berapa sudah ni? Okey, sikit lagi. Masuk bab menghormati kawan. Okay, jadi antum tahu sudah macam mana beradab dengan kitab. Okay, ini antum cuma tahu teori. Okay, teori. Praktikalnya antum tengok kehidupan para ulama sebab di situ dia punya praktikal. Okay, banyak lagi adab yang tidak disebutkan di dalam kitab. Okay, yang kita boleh nampak melalui turun-temurun adab sesama ulama kepada kita. Faham ni? Jadi antum belajar daripada situ, perhatikan dan sebagainya. Okay, wallahu alam. Cukuplah. Nanti besok kita belajar tentang bab menghormati temannya.
الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعاء رفي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والآخرة وخصوصا في هذه الليلة المباركة. آمين. Wahai Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasih Nabi صلى الله عليه وسلم khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.